Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. نحن في الحلقة الثالثة في قراءة كتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وإن شاء الله في هذه الليلة نبدأ في المقدمة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية على صغار الطلبة لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولغة الكتاب العزيز. فأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل وهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد محي الدين عبد الحميد. طيب, dalam mukadimah ni insya-Allah ni mukadimah ni Ustaz akan baca mukadimah saja no. Sementara untuk yang selebihnya kamu akan baca. Jadi kita punya kelas ini bukan Ustaz syarah. Ketika tanam dah boleh faham dah. Kan? Dah lepas habis mengaji peringkat menengah dan juga pra ni kita tanam. Jadi sepatutnya kamu dah faham dah. Cuma bila kamu baca nanti ni, nak syarah nanti ni, ada benda-benda yang sangkut sikit-sikit tu, yang itulah yang ana akan betulkan. Dan ana akan jelaskan yang tu je. Jadi dengan cara itu, kamu punya cara bacaan, baris dan sebagainya akan diperbetulkan secara automatik. Kalau semua ana baca, kalau semua ana baca, semua ana syarah, jadi kamu tidak akan ingat kesalahan-kesalahan yang kamu baca tu dan kamu tidak boleh betulkan. Jadi dengan kamu baca, ana betulkan, itulah pelajaran dan juga pembelajaran yang baik. Yang bagi al-qira'atu 'ala asy-syaikh itu yang disebut dengan istilah al-qira'atu 'ala asy-syaikh. Astaghfirullah. Sihat semua langsung? Alhamdulillah Ustaz, sihat. Allah Akbar. Aribah Nazri, Huzaifah, Hanis Nur Tasnim, Fahmi Aiman bin Ibn Amin. Malam ni siapa nak tayang, ada tak tayangan kitab? Mungkin Fahmi boleh Ustaz? Aywah. Tafaddal ya Fahmi. Masya Allah. Ngantuk lah apa? Pukul 10. Okey je Ustaz. Ya, apa je nak tak tidur malam. Pagi lena apa kalau pagi lena menjadi Arab. Terus jadi kedai sebelah. Buka kedai. Pagi lena tu. Baik.
Muqaddimah saja, muqaddimah. Bismillah tu, bismillah sebelum tu. Naam. Siapa nak volunteer baca? Yang boleh terang lah. Saya nak baca dan boleh terang secara macam terjemah je lah. Ingat putih, anak-anak putih. Minta maaf nama hari ni malam ni kita mula lewat sebab anak ada mesyuarat. Syarat sampai pukul 10 tadi, ni baru sambung sikit tu pun dalam 10 pun lembat sikit tadi ni. Ya Allah, man yaqra'. Naam. Syekh, ente buka besar pun tak apa ente punya tu. Ente buka Google Meet ente tu bagi besar. Ha? Fahmi Fahmi, buka Google Meet tu bagi besar. Bukan full screen tak? Kau bagi besar. Ha? Okey, letak hujung belah kiri tu atas. Letak hujung belah kiri tu atas. Bagi apa atas. Apa lagi atas. Habis dah tu? Habis. Okey. Kita tarik bucu sebelah bawah belah kanan ni. Belah bawah yang belah kanan tu. Kita letak dulu. Tarik bucu tu. Yang ni tak? Itu ke bawah, nanti tarik bucu, tarik bucu. Tarik bucu dia. Bucu dia. Okey, tarik ke hujung, ke lagi. Wah. Lagi. Tarik lagi. Ya, jangan penuh. Yang mana? Okey. Separuh Penuh ke bawah. Ke bawah penuh. Okey. Ke bawah penuh. Bawah lagi penuh. Tapi ke tepi jangan penuh. Yang ni. Pasal pada jadi tepi tu. Oh, ente share screen ente tak share window. Tak apa. Nak share window. Okay, ente share window. Stop presenting. Share window dia. Share window yang PDF tu. Okay, macam tu. Share window kan? Okay, ente perbesar sikit. Ente buat full screen pun tak apa yang tu. Okay, no? Boleh? Okay, cantik. Lepas tu ente nak buka kecil pun tak apalah yang ni kan. Yang Google Meet ente tu tak nak buka kecil pun tak apalah. Alhamdulillah. Man yaqdi fi hadhil lailah. Siapa baca insya-Allah? Zul mula. Buat Zul yang mencetuskan Saya, Ustaz. bacaan ni ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية على صغار الطلبة لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ولغة الكتاب العزيز وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل فهو خير ما أسعى إليه ربنا عليك khairu توكلنا wa khairu فهو tanpa خير tanwin sebab dia idafat kepada ma. Khairu tu mudhaf tak ada tanwin lah sebab dia idafat kepada ma tu jadi mudhaf ilaih dia. خير ما أسعى إليه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب يقوم الحساب Hisabu lah. Yauma yaqumul hisabu. يقوم الحساب Katabahu. كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد محي الدين وحده محمد محي الدين عبد الحميد. Syarah sikit, jelaskan sikit. Maksud apa? هذا يعني مشار إليه. Maksudnya benda ni dia syarah tak tulis lagi, maksudnya al-hadir fi dhihni, maksudnya ada dalam kepala otak sebelum nak tulis. Betul Ustaz? Kita tak kata kepala otak lah, sama ada kepala ataupun otak saja. Kepala otak tu nampak tak manis. Ada dalam kepala dia ataupun ada dalam otak, syarah lah. Ya. Kepala otak tu orang Kedah ni dia kasar. Kepala otak maksudnya kita nak marah orang. Ini syarah ungkapan cakapan yang jelas, isyarat yang jelas. Mana ada isyarat? Oh, ibarah. Ya. Ini satu syarahan yang jelas ibarat. Yang jelas ibaratnya. Zahirul isyarah, isyarat yang jelas. Ya ni'us samarah tu buah yang matang. Macam mana Ustaz terang? Ya ni ranum lah. Ranum. Danil qitaf yang syarah ini dah macam benda ranum lah, kita ambil makannya. Tak perlu tunggu masak lah, tak perlu peram dah. Kita ni makan. Syarah ni memudahkan kita. Macam kita pergi petik buah yang dah masak. Tak perlu kita petik yang putih ataupun yang tua, kita kena peram, kita kena apa kan. Jadi yang ni dia macam panggil apa? Balarah sikit lah. Syarahan ni sebagai apa? Ya ni'us samarah. Okey. Danil qitaf tu maksudnya pembaca, maksudnya kita ambil manfaat daripada si musannif. Kasirul as'ilah wa tamrinat, banyak soalan. Danil qitaf maksudnya dana yadnu dunuwan. Dana yadnu dunuwan. Apa maksud dana yadnu dunuwan? Dani isim fa'il kepada dana yadnu. Dana yadnu dunuwan ni dia adalah hampir dekat. Dana yadnu, dia hampir. Dani yang hampir al-qitaf. Maksudnya kita bayangkan syarahan ni adalah sebagai satu pokok. Buahnya dah randum masak. Lepas tu pula tak perlu kita panjat lah. Bawah pokok tu danil qitaf. Qitaf tu petik. Maksudnya dekat kita nak petik dah. Mudah kita nak makan lah, maksudnya mudah kita nak ambil. Mudahlah buah tu masak elok, randum elok dah. Macam syarahan ni macam itulah dia punya tashbih dia. Banyak soalan dan latihan.
qasadtu bihi zulfa, tujuan aku mensyarah kitab ini, az-zulfa tu al-qurb, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala untuk memudahkan memahami muqaddimah al-ajurumiyah. Maksudnya az-zulfa di sini maksudnya at-taqarrubu. At-taqarruba. Qasadtu bihi at-taqarruba ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Allah. Untuk memahami muqaddimah al-ajurumiyah ala sigari talabah, iaitu al-mubtadi. Okay. Kerana kerana bab ini untuk memahami bahasa Arab yang Bab tu dah. Ni Ha tu boleh dah apa? Sekarang ni muqaddimah ajurumiyah. Ya, sekarang ni musannif qasadtu bihi, aku bermaksud. Tujuan aku dengannya, dengan syarah ini adalah at-taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, bitaisir, dengan sebab memudahkan kefahaman matan ajrumiyah, muqaddimah ajrumiyah kepada mubtadi' sigharit talabah. Jadi sebenarnya kita ni masih lagi sighar. Dalam ilmu kita masih lagi mubtadi', walaupun kita ngaji lama lah. Lagi mana kita tak faham, tak ingat betul-betul matan ajrumiyah ni, perbahasan-perbahasan dia, selagi itu jangan kita anggap diri kita alim. Sebab apa? Sebab baru, bukan kata pelajar sebenar, bukan kata talabah, sighar talabah. Dalam kalangan pelajar tu, kita bukan pelajar yang hebat tak, kita masih lagi sighar. Okey. Sebab apa memudahkan kefahaman matan ajrumiyah? Li'annaha, sebab ia adalah al-babu. Khabar kepada apa al-babu ni? Qasadtu bihi tak? Qasadtu bihi zulfa, qasadtu fi'il fa'il, az-zulfa maf'ulun bih. Kita bab tu khabar. Siapa yang boleh jawab? Tapi dia bukan khabar mubtada' lah. Dia khabar lain. Muqaddimah ajurumiyah. Muqaddimah jadi apa? Hikayat tak? Nampak ada anna di situ. Nampak anna tak? Nampak tak? Anna tu jadi apa? Anna adalah inna, termasuk inna wa akhwatuha kan? Ya. Jadi dia mesti ada isim anna dengan khabar Anna. Mana khabar anna? Basic ini, isim anna dan khabar anna. Mana isim anna, khabar, asalnya mubtada' khabar lah. Kan, tapi bila masuk anna jadi isim anna dengan khabar anna. Mana satu isim anna, mana satu khabar anna? Isim anna ha. Dhamir, bukan dhamir mustatir, dhamir baris tu, dhamir muttasil. Jadi ha tu asalnya mubtada' khabar, dia adalah hiya babun, hiya al-bab. Hiya mubtada', al-babu jadi khabar. Maksud anna jadi li anna tu sebenarnya anna, li itu lam ta'lil. Yang bermaksud kerana tu adalah lam tu, lam ta'lil tu, li tu. Anna bahawasanya kerana ia. Kerana bahawa ia adalah al-bab. Kerana matan ajrumiyah ini adalah pintu laluan. Pintu ni maksudnya laluan. Pintu untuk memahami al-Arabiyah, bahasa Arab. Lianna al-babu ila tafahumil Arabiyyati allati hiya lughatu, yang merupakan
Ya Allah, sambung. Bahasa Nabi Muhammad. Yang merupakan bahasa junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wa lughatul kitabil aziz, dan merupakan bahasa Al-Quran. Alif lam tu ahdi li zihni, maksud alif lam yang menunjukkan Al-Quran. Al-Kitab. Okey. Terus. Tu ya tu. Selagi mana Ustaz tak tengok tu, kira kamu terus lah. Kira betul lah. Ya Allah. Dan Tapi kalau ikut yang hadis tu, saya tak ingat hadis tu darjat dia macam mana. Ta'allamul arabiyyata li thalathin li'anni arabiyyun wa li'annaha lughatul Quran wa li'annaha lughatu ahlil jannah tu. 3 sebab kita mengaji bahasa Arab ni. Saya tak pasti macam darjat hadis tu, tapi ada bisa dengar. Kita tengoklah dekat mukadimah kat depan kitab Al-Kawakib Durriyah. Kawakib ni masyarah Mutamimah Ajrumiyah. Okey, terus ya Allah, wasil. wa arju an astahiqqa bihi ridallahu azza wa jal, dan aku berharap ini lillahi azza wa jal, dan aku berharap selayaknya dengannya mendapat ridha Allah Ta'ala. Siapa yang selayaknya? Syarih. Aku, ana. Dhamir mustatir ana. Astahiqqa tu fa'il dia ana. Arju pun fa'il dia ana. Aku berharap, aku layaklah dengannya, dengan sebabnya layak apa? Mendapat ridha Allah azza wa jalla. Ya Allah. Maka ialah baik apa, maka dialah yang terbaik apa yang telah diusahakan kepadanya. Aku usahakan, diusahakan. Aku as'a tu fa'il dia as'a. Ana juga fa'il dia mudhammir mustatir ana. Aku. Okey, fahuwa tu kamu jangan bubuh maka semua di situ, maksud dia kerana. Fa di situ. Walaupun kamu mengaji dulu fa adalah maka kan. Fa di situ bermaksud macam ni. Maksud dia kerana ia, huwa tu boleh udah siapa? Ia tu boleh siapa? Dhamir ya'ud ila Allah. Allah. Okey. Boleh ya. Dhamir dia akan balik yang terdekat kan. Jadi dhamir muzakkar, mufrad muzakkar yang terdekat adalah Allah. Boleh juga balik kepada ridha. Kerana ia adalah sebaik-baik apa yang aku cari atau aku usahakan kepadanya. Aku usaha kepadanya. As'a ilaihi. No? Okey. Jadi fahuwa di situ boleh jadi sababiah juga tu. Menunjukkan sebab. Itu adalah ya kerana kerana maksudnya kerana ia adalah sebaik-baik apa yang aku usahakan untuknya. Ya Allah, terus Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepadaku apa yang telah kami tawakal. Rabbana alaika tawakkalna. Ya Tuhan, kepadamu kami bertawakal. Atasmu kami bertawakal. Tapi dalam bahasa Melayu kita tak panggil atasmu, kita panggil kepadamu, bertawakal kepada Allah kan. Jadi kita tukar untuk laras Melayu lah. Wa ilaika anabna. Amin. Dan kepadamu jua kami kembali. Nah, betul. Bertaubat. Dan kepadamu jua Al-Masir tu jaza'i Ustaz. Masir.
Masir ni maksudnya tujuan akhir kita. Ar-ruju' sebaik-baik kembali. Ya, ar-ruju'ul akhir. Dan kepadamu jua tempat kembali, kami kembali. Ilaika anabna, kan kembali lah. Anabna itu taubat lah. Ilaikal masir. Allah. Ya Tuhan kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapa aku. Amin, amin. Dan dosa mukminin dan mukminat. Amin, amin. Termasuk kita lah bila musannif doa tu kita pun amin. Doa untuk diri musannif, doa untuk mak ayah, kedua mak ayah musannif kita amin. Lil mukminin wal mukminat pun kita amin, termasuk kita, termasuk mak ayah kita. Pada hari kelak yang akan dihitung hisab. Yaqumul hisab, akan berlakunya al-hisab. Pada hari akan berlakunya perhitungan. Kalau Ustaz tak kata apa tu, kamu turun ya? Muqaddimat pula Ustaz. Kata bahul tak habis itu. Lam nantahi ba'du min muqaddimatil musannif. Yang telah ditulis olehnya Al-Mu'taz, tak tahu Ustaz. Al-mu'tazzu billah, yang mendapat izzah dengan Allah. Kedua izzah maksudnya apa? Kemuliaan Ustaz. Ya, yang mu'tazzu billah, yang berasa mulia dengan Allah. Kita berasa mulia dengan sebab kita yang i'tizaz, berbangga atau berasa mulia dengan Allah. Jadi siapakah al-mu'tazzu billah? Telah menulis ia oleh al-mu'tazzu billah, yang berbangga dengan Allah, yang berasa beruntung dengan Allah, merasa mulia dengan Allah, dengan sebab Allah Ta'ala sahaja kita ni dapat izzah kemuliaan dengan Allah sahaja. Walillahil izzatu walil mu'minin, walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Izzah ni hanya bagi Allah, bagi Rasul dan orang yang beriman. Kita ni, izzah kita datang daripada Allah. Izzah ni maksudnya kemuliaan. Siapakah al-mu'tazzu billahi wahdahu? Sebenarnya al-mu'tazzu billahi wahdahu? Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, jadi badal kepada Muhammad Muhyiddin. Jadi al-mu'tazzu tu adalah fa'il kepada kataba. Manakala Muhammad Muhyiddin, Muhammadun tu adalah badal kepada al-mu'tazzu. Siapakah al-mu'tazzu billahi ta'ala wahdahu? Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Siapakah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid? Al-mu'tazzu billah. Macam kita katalah, katabahu al-faqir. Siapakah al-faqir? Nama orang tu lah. Katabahu al-faqir, Muhammad Firdaus. Siapakah al-faqir? Muhammad Firdaus. Siapakah Muhammad Firdaus? Al-faqir. Macam itulah. Dia menamakan, menggelarkan diri dia sebagai al-faqir contohnya. Al-mu'tazzu billah contohnya. Ya Allah. Nabda. Kita berhenti pukul 11 tepat, insya-Allah, bagaimana yang kita janji. Tak mau lebih saja. Kamu tidur awal, belajar ni kena tidur awal, bangkit waktu mana? Bangkit waktu subuh, sebelum subuh tu. Bangkit pukul 4, pukul 4.30 tu, mengulang Quran dulu, baca dalam sembahyang. InsyaAllah dia tak akan hilang. Kamu hafal tu. Dulu masa zaman mengaji, baca satu juzuk. Dulu masa sekolah menengah, baca satu juzuk sehari. Sebulan khatam. Adalah yang lajak-lajak sebulan lebih sebagainya tu.
Tapi selalunya satu hari saya baca, bukan hafal pun, baca satu juzuk. Satu juzuk ni kat laman mana? Juzuk ni setengah jam paling laju lah. Tapi selalunya 40 minit, 45 minit itulah. Kalau tak larat, ni buat 2 kali. Untuk khatam satu juzuk sehari, baca satu juzuk sehari, sebulan dah boleh khatam Quran. Okay, awal subuh. Lepas kita dah biasa baca Quran juzuk sehari tu, kita boleh baca dalam sembahyang. Tengok Quran apa dalam sembahyang tahajud kan. Baca. Tak boleh tu juzuk, buatlah sikit-sikit dulu, setengah ke, sebahagian ke. Baik. Jangan tidak lewat. Okay, awal tak apa. Kadang kita nak stay up malam kan. Stay up sampai lewat sampai kualiti pagi kita dah tak kualiti. Sebenarnya kita nak kualiti tang pagi tu. Okey. Malam ni Zul baca dulu no. Nanti kalau siapa nak baca nanti beritahu. Baca ni insya-Allah kalau kamu baca ni dengan cara macam ni Ustaz akan tengok kamu satu-satu. Siapa yang macam ni cara yang Ustaz mengaji daripada dengan masyayikh. Kita baca, masyayikh akan betulkan. Jadi bagi qira'atu ala syekh. Qara'tu ala syekhi kaza kaza kaza. Bila qara'tu ala syekhi itu maksudnya syekh akan membetulkan bacaan dia dan dia akan belajar banyak daripada teknik tersebut, cara kaedah tersebut. Okey, nanti siapa nak baca beritahu nah. Zul, boleh tuai? Al-muqaddimat yakni Kamu biasakan walaupun ada koma, ada titik, kini bukan ujian lisan noh. Kamu boleh sukurkan tak? baiklah. Kita nak tengok semua baris kamu. Baca ada baris walaupun ada koma, ada titik. Al-muqaddimatu تقدير مقدمة علم النحو المسمى بمبادئ العشرة. Muqaddimah ilmu nahwu yang dinamakan mabadi' asyarah, mabadi' 10. Ta'rifun nahwi, ta'rif mubtada'. Mawdu'uhu, samaratuhu, nisbatuhu, wadi'uhu, hukmu syari'i fihi. Apa jadi apa tu? Okey, itu tak ada apa sebenarnya. Itu tambahan sebenarnya. Maksudnya di situ kalau ikutnya dalam bahasa Arab ni dia tidak ada koma-komanya tu, dia pakai waw ataf. Kan? Cuma dia nak habaq al-muqaddimat. Sebab apa dia panggil al-muqaddimat? Dalam tu ada banyak muqaddimah berkenaan dengan ta'rif, mawdu', samarah, nisbah, wadih, hukum syara' fih. Hukum syara' fih. Jadi dia tak ada kita panggil macam ataupun jadi badal lah. Muqaddimat tu apa dia? Dalam muqaddimat tu badal. Ta'rifun nahwi badal ba'd min kull. So dia satu muqaddimah daripada muqaddimat. Mawdu' satu muqaddimah daripada muqaddimat yang banyak. Samarah satu muqaddimah. Jadi dia macam badal kepada muqaddimat kat atas tu. Ya Allah, iqra'. At-ta'rifu kalimatun nahwi tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Kita boleh baca nahwun ataupun nahwin. Nahwin. Nahwun tu kalau hikayah. Dan hikayat dia, walaupun dia duduk tempat mudhaf ilaih, kalimah mudhaf, nahwun tu mudhaf ilaih. Tapi kalau kita baca hikayat dia nahwun. Hikayat dia kita baca dengan nahwun. Sebab kalimah tu, kalimah nahwun. Okey dah? Kita boleh baca dengan mudhaf ilaih majrur, kalimatu nahwin. Okey, nahwu ni tutlaqu kita. Tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Kalimah nahwun disebut di dalam bahasa Arab dengan pelbagai makna. Terdapat pelbagai makna. Minha min litab'id, antaranya al-jihah, sudut, arah. Ya. Jihah ni al-jihah al-arba'.
Jihah ada apa? Jihah ada apa? Jihah. Arah ada apa? Sisi, sebelah sisi ataupun sebelah arah ada apa? Al-jihatus sittah. Okey, arah ada. Kalau nisbah kepada manusia lah, kepada kita ni, ada berapa arah? Jihah. 4 ke Ustaz? 4 tu Depan, kan? kiri, kanan, belakang. Macam tu Ustaz? Atas bawah. Ada 6. Campak 6. atas bawah ada 6 jihah. Okey. Di sini dia arah no, nahwu ni maksudnya arah. Arah mana? Arah depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah tu arah ke depan, belakang tu. Zahabtu nahwa fulan maksudnya Aku telah pergi ke arah si fulan. Nahwa Na'am. zaraf makan. Iya. Nahwa itu zarf makan, mudhaf. Fulani mudhafun ilaih. Apa maksud zahabtu nahwa fulan? Ai itu tafsiriyah, menafsirkan maksud nahwa fulan maksudnya zahabtu jihatahu. Aku pergi menghadapnya ataupun menghala kepadanya. Okey. Ustaz, lepas ai tafsiriyah mansub Ustaz. Tak. Ai maksudnya di situ ai jihatahu maksudnya ai zahabtu jihatahu. Kita ulang balik ayat itulah. Nahwa fulan maksudnya jihata fulan. Maksudnya jihah tu dia baca mansub sebab zarah jugalah. Tadi nahwa zarah mengutakan mansub kan. Seolah-olah di situ jihatahu maksudnya zahabtu jihatahu. Wa min fulan. Ya terus. Wa minha asy-syabahu wal mithlu, dan daripada antaranya juga asyibhu, umpama dan contoh. Naam. Seperti dan juga contoh. Shibhu wal mithlu. Tadi maksud jihah, yang kedua antara maksudnya dia pelbagai maksud, antaranya jihah dan antaranya lagi asyibhu wal mithlu. Taqulu Muhammadun nahwu aliyin. Nahwu betulkan baris tu no, bukan aliyun, aliyin. Nahwu adatut tashbih. Ai shibuhu wa mithluhu. Muhammad seperti Ali atau umpama Ali. Ya. Faham no? Okey, sebab apa dinamakan dengan ilmu nahwu ni, nahwu. Sebab inilah antara ulama mengatakan sebab dia banyak amsilah, mislu, nahwu. Dalam ayat yang kita akan jumpa kan. Wal fi'lu nahwu, wal fi'l mudhari' nahwu. Macam mana? Af'al madin wa mudhari'un wa amrun mislu daraba wa yadribu wadrib. Jadi dia banyak sangat perkataan mislu nahwu ataupun mislu tu. Banyak sangat misal yang digunakan dalam ilmu nahwu ni, sebab dia kita nak faham ilmu nahwu kena ada misal. Oleh kerana itu dinamakan nahwu. Sebab apa? Sebab mislu. Banyak misal. Wallahu alam. Wa tutlaqu kalimatu nahwun fi istilahil ulama'i ala al-ilmi bil qawa'id allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha. Dan disebut kalimah nahwun juga di fi istilah dalam kesempatan ulama nahwu ala ilmi, dalam satu ilmu dengan qawaid, dengan kaedah-kaedah yang tertentu
allati yang diketahui dengannya melalui hukum-hukum hujung kalimat dalam bahasa Arab. Dalam keadaan sesunannya. Minal i'rab wal bina, iaitu antaranya mu'rab dengan mabni. Wa ma yatba'u dhalik. Okey, tadi kita apa? Kita ta'rifkan dari segi lughatan kan. Nahwu maksudnya jihah ataupun syibuhun ataupun mislun. Itu adalah dari segi lughatan. Sekarang ni fi istilahil ulama. Apakah itu istilah? Istalaha alaihi qaum. Istilahnya mastalaha alaihi qaumun. Apa yang mattafaqu alaihi qaumun. Ustaz, Apa yang kalau disepakati oleh satu istilah ni apa disepakati oleh kaum ataupun satu golongan. Contohnya golongan ulama sepakat ataupun ulama nahwu lah. Ulama nahwu, ulama bahasa sepakat nahwu ni dia. Kalau ikut bahasa, nahwu ni adalah jihah ataupun syibuhun ataupun mislun. Tapi ulama nahwu sepakat istilah itu, kalimah nahwu itu lepas sepakat dalam ilmu nahwu, maksud dia macam ni. Itulah takrif dari segi istilah. Okey, apa soalan? kalau maksud istilah tu ittifaqu ta'ifatun makhsusun ala amri makhsus tu ya Ustaz? Betul. Ittifaq ta'ifah maksudnya kesepakatan satu kelompok ke atas sesuatu perkara. Macam ni lah. As-salah tu dalam bahasa secara umumnya asalnya ikut bahasa lughatan apa dia? Doa. Doa. Kan? Tapi macam yang dia guna dalam Quran. Contoh guna dalam Quran. Apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Kutip zakat. Nabi disuruh kutip zakat. Khudh, ambillah min amwalihim, dari sebahagian harta mereka, sadaqatan, iaitu zakat lah. Bila khuz, wajib dia ambil oleh yang wajib Nabi ambil, maksudnya yang kita wajib bayar kepada negara, kepada ni, zakat lah. Sadaqatan tutahhiruhum, yang ia menyucikan mereka. Zakat ni menyucikan. Tutahhiruhum tuzakkihim biha. Dan juga Nabi disuruh apa? Wasalli alaihim. Salli alaihim. Maksudnya Nabi disuruh supaya salli itu fa'il amar kepada Nabi. Nabi disuruh salat kepada mereka. Salat itu bukan maksudnya sembahyang. Salat itu maksudnya Nabi disuruh berdoa kepada mereka. Doa kebaikan lah dengan sebab ambil dia orang bayar zakat ni. Sebab tu kalau kita pergi bayar zakat ke amil kan. Asal nak amil duk baca doa lepas kita bayar zakat. Siapa pernah bayar zakat? Tolong mak ayah bayar zakat. Ambil daripada sini lah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi salat dia itu maksudnya doa, lughatan ad-doa. Tapi istilahan dari disepakati oleh mattafaqa alaihi ta'ifah minal ulama fiqh. Ta'ifah di situ kalau kita kata kelompok ulama fiqh, golongan ulama fiqh, istilahkan di kalangan dalam istilah fiqh, solat adalah apa istilah dia dalam ulama fiqh? Takrif dia? Muftatahun. Aqwalun wa af'alun kan? Ya Ustaz. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri. Lepas tu muhtatamatun bitaslimi bisyurutin makhsusatin. Okey. Faham dah maksud istilah? Apakah nahwu dalam mengikut definisi ulama nahwu? Al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkam awakhir al-kalimat al-arabiyyah.
ilmu berkenaan dengan qawaid, kaedah-kaedah allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah, yang dengannya diketahui hukum-hukum keadaan hujung kalimat al-arabiyyah. Contoh macam kita ambil perkataan daribun. Boleh jadi dariban, boleh jadi daribin. Dengan syarat dia duduk sana. Fi hali tarkibiha. Tarkib maksudnya dia berada di dalam ayat, dia digabungkan di komponen. Daribun mesti duduk ayat baru kita dibaca nak baca daribun ke dariban ke daribin. Sebab tu dia kata fi hali tarkibiha. Kalau dia tidak tarkib, tidak berada dalam, tak jadi komponen dalam ayat, hidup seorang-seorang dia. Itu yang musarraf. Darib, madrub. Itu perkataan kita tengok kan. Darib, madrub. Maka itu adalah ilmu saraf. Tapi ilmu nahu dia mesti fi hali tarkibiha. Sebab tu ilmu nahu dia bermula dengan al-kalamu. Kita kena tahu kalam. Wal lafzul murakkabul mufidu. Kalam ni dia ayat lah, ayat lengkap. Okey, sebab tu nahu dia mesti nak duduk, kataan tu duduk dalam ayat baru kita tahu nak baca daribun ke zaidun ke zaidan ke zaidin. Daribun ke dariban ke daribin. Mari hujung tu awakhirul kalimat, keadaan hukum ataupun keadaan di hujung kalimat. Daribun, dariban, daribin dengan syarat dia berada dalam ayat. Sama ada perkataan itu boleh i'rab minal i'rab. I'rab maksudnya apa? Boleh berubah-ubah lah. Marfu', mansub, majrur, majzum. Wal bina ataupun dia tak berubah. Wa ma yatba'u dhalik, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Terus. Al-mawdu' telah bermula. Okey, tadi habis takrif. Sekarang kita tengok apakah topik-topik yang berada dalam ilmu nahwu. Topik ataupun dia punya dia bahas tentang apa? Ilmu nahwu ni bahas tentang apa? Wa mawdu'u ilmi nahwi wa istinaf. Yang membincangkan ilmu nahwu itu al-kalimatul arabiyyah, perkataan-perkataan bahasa Arab. Jadi tajuk perbincangan ilmu nahwu ni berkenaan tentang al-kalimatul arabiyyah dari segi apa? Dari segi perbahasan mengenai segala kelakuan, segala hal yang telah disebut. Keadaannya yang telah disebut. Keadaan tadi bila tu? I'rab ke bina? Ataupun yang turut je. Turut dia maksudnya yang jadi tawabi' dia lah. Ahwalihal mazkurah yang telah disebut tadi maksudnya. Ni, minal i'rab wal bina wa ma yasma'u dzalik. Jadi kita melihat maudhu' pembincangan kita dalam ilmu nahwu ni adalah berkenaan dengan kalimatil arabiyyah. Kalimah-kalimah Arab dalam ayat dari sudut perbahasan membahaskan tentang keadaan-keadaannya yang telah disebutkan tadi, sama ada i'rab ataupun bina. Dan juga wa ma yatba'u dzalik, dan apa yang pak turut kepada benda yang tersebut. Okey, kita habiskan sebelah kan? Sebelah dah kita habiskan sikit lagi. Samarah, nisbah, as-samarah itu hasil. Wasamaratu ta'allumi ilmi nahwi, itu hasil mempelajari ilmu nahwu. Buah ataupun hasil lah. Iaitu siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi, iaitu menjaga, memelihara lidah dari kesalahan dalam percakapan bahasa Arab, dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan kefahaman yang sebenar-benar kefahaman.
Nah, Allazaini iaitu Quran dan hadis, wa huma kedua-duanya adalah asal syariah Islamiyah, syariat agama Islam. Wa alaihuma madaruha. asal maksudnya dalil. Aslun di sini adalah dalil. Asas, dia sama ada dalil ataupun asas kepada syariah Islamiyah. Wa alaihima, dan di atasnya lah madaruha, paksinya, paksi syariah Islamiyah. Paksi syariah Islamiyah ni berdiri atas apa? Atas Quran dan sunnah. alaihima, Quran wa sunnah. Masya Allah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila Yastamir. amalin. Selagi mana kamu tak dapat benda ni, sama cakap betul saya dalam tulisan al-khata'. Kita jaga lisan daripada salah cakap Arab. Yang kedua yang penting ni. Fahmul Quranil Karim wal Hadithin Nabawi. Kita nak faham Quran dengan hadis Nabi. Kalau setakat nak boleh cakap Arab, tak perlu nahu. Setakat nak boleh cakap komunikasi Arab, tak perlu nahu. Kamu pergi duduk 3 bulan dekat Mekah, pergi duduk 3 bulan dekat Mesir, ataupun pergi duduk Langkawi dah. Duduk Langkawi, kerja Langkawi, layan pelancong Arab, ustaz pergi Langkawi, budak darjah 3, darjah 4. Mak dia buka restoran nasi Arab di Langkawi. Pelanggan Arab mai semua sembang dengan dia. Dia pun suka sembang dengan pelancong Arab. Dia sebut kataan Arab tu lebih fasih daripada ustaz. Cakap wahid, isnain, thalatha, arba'ah, khamsah. Dia sebut tu dalam keadaan dengan lahjah Arabnya. Kalau setakat nak cakap Arab, budak-budak pun lagi senang cakap Arab. Tapi nahu ni, bukan setakat kita nak cakap Arab dengan betul. Kan? Yang pertama yang penting kita nak fahmul Quranil Karim wal Hadis. Nak faham Quran hadis. Selagi mana tak sampai tahap ni, kamu maksudnya ilmu nahu kamu ni macam al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Tak ada praktik. Ilmu yang ngaji tapi tak ada praktik. Tak sampai nak boleh praktik. Pokok yang tidak ada buah rugi ya. Jadi ngaji sungguh-sungguh insya-Allah ilmu nahu ni. Ya Allah, terus Nisbatuhu wa huwa minal ulumil arabiyyati. nisbah ni maksudnya apa? Okey, nisbah dia macam ni. Nisbah dia adalah perbandingan dia dengan ilmu-ilmu yang lain, dia dikira sebagai macam mana? Nisbah macam kita lah. Kita ni nisbah kepada orang lain, kita sebagai apa? Kalau nisbah kepada mak ayah kita, kita sebagai anak. Kalau nisbah kita kepada anak-anak kita, kita sebagai bapa. Kalau nisbah kita kepada orang sekelas kita, kita rakan sebaya. Nisbah kita tu. Jadi nisbah ilmu, nisbah nahu, nisbatuhu dia minal ulumil arabiyyah. Minal ulumil arabiyyah maksudnya dia salah satu daripada antara ilmu-ilmu Arabiah yang 12. Ilmu bahasa Arab ada 12 no? Cuma Ibn Khaldun mengatakan rukun dia, asas kepada ilmu bahasa Arab ni ada 4. Asas dia ada 4 ilmu bahasa Arab ni. Tapi keseluruhan ilmu Arab, ilmu bahasa Arab ni dia ada 12 termasuk syair. Termasuk apa lagi? Balaghah saja bagi 3 tu. Ilmu bayan, badi', ilmu ma'ani, bayan, badi'. Bayan, ma'ani, badi' itu salah 3 ilmu tu. Kalau ngaji balaghah tu, dia adalah 3 ilmu yang berbeza dalam ilmu bahasa Arab. Ilmu syair, ilmu lughah, sebagainya. Ibn Khaldun kata dalam banyak-banyak ilmu ni, 4 yang paling penting untuk orang ngaji syariah dalam mukadimah yang Ustaz baca dulu ni. Ilmu apa? Ilmu lughah, wa ilmu nahwi, ilmu bayan, ilmu adab. Bayan, satu lagi ilmu al-adab, sastra. Al-adab. No? Al-lughatu wan nahwu wal bayan wal adab. 4 tu. Tapi sebenarnya ada 12. Nahwu ni salah satulah daripada ilmu Arabiah 12 tu. Dan kita kena tahu
ilmu Arabiah inilah yang menjadi ilmu alat untuk kita sampai kepada ilmu maqasid, iaitu ilmu syariah, ilmu usuluddin, ilmu apa lagi, tasawuf sebagainya untuk kita. Last kali semua ni ilmu untuk apa? Sa'adatud darain. Dia panggil fawaid dia, samarah dia. Sa'adatud darain, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Darain, dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Terus sikit lagi kita sambung. Tadi kita mula lewat sikit kan, sebab kita cukup sejam. Wadi'uhu iaitu pembuat pereka. Ilmu nahu perintis. Kadang-kadang ilmu nahu ni kita nak kata perintis nak reka pun tak. Dia dah ada Arab dah ada secara Malakah. Tapi yang mungkin yang wadih ni yang meletakkan kawaid dia. Yang meletakkan, yang merintis dalam meletakkan kawaid ini secara tersusun. Dulu orang dalam kepala orang Arab ni, benda ni tak tertulis. Dia bercakap betul lah. Secara saliqah dan juga jibillah. Saliqah dan juga malakah dan jibillah. Secara bakat semula jadi. Macam orang Kedah cakap Kedah. Mana ada kaedah? Ada buku cakap Kedah? Tak ada. Mai orang Selangor cakap Kedah, ayat kopi jadi ayat kopak. Dan semua mereka ingat semua jadi ain kat belakang. Kan lapar jadi lapak. Apa semua jenis dia ayat kopi jadi ayat kopak. Lepas tu pula kita tak kata ayat kelapa. Kan depa sebut dia cakap, jom kita pergi beli kedai, dia nak ajuk orang Kedah, dia kata ayat kelapa. Ayat kelapa. Tak kena. Kita kata ayat nyok. Ayat nyok. Kita tak sebut ayat kelapa. Macam tu lah kita dapat bahasa kita ni macam tu. Walaupun tak ada kaedah tapi kita cakap betul. Orang Kedah cakap macam betul bahasa Kedah. Macam tu lah. Pergi kedai. Nak air kelapa. Saya nak ayat kelapa. Air kelapa satu no. Orang Kedah nak cakap KL. Saya nak air kelapa satu no. Nyok tu pun banyak sikit. Nyok tu pun banyak sikit. Air kelapa kan pun nyok. Isi nyok tu pun banyak sikit. Okey terus. Wadih dia siapa? Yang masyhur yang pertama perintis bagi ilmu nahu iaitu Abul Aswad Ad-Du'ali dengan arahan dan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kamu tak baca lagi tu. Baca dulu baru syarah, baru pergi makna. Wal masyhuru anna awwala wadi'in li ilmi nahwi huwa Abu al-Aswad. Sambung Abul Aswad. Abul Aswadi Ad-Du'ali. Bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan perintah Amirul Mukminin iaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah ketika itu iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang akhiran. Hukmu syari'i fihi wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayati wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara farda 'ainin 'alayhi. Hukum syara' mempelajari ilmu nahwu. Syari' tu siapa? Allah. Bukan hukum syara' tu, hukum Allah Ta'ala pada syari' adalah Allah. Bukan hukum syar'i. Hukum syari'i adalah Allah. Hukum Allah. Padanya dalam ilmu nahwu, pada ilmu nahwu. Mempelajari ilmu nahwu merupakan satu fardu daripada fardu kifayah. Maka dan fardu kifayah maksudnya macam mana? Sebahagian belajar, sebahagian bebas terlepas hukum. Siapa yang belajar, siapa yang terlepas? Orang awam. Siapa yang terlepas, siapa yang belajar?
Bila siapa belajar dan siapa akan terlepas. Orang yang belajar bahasa Arab. Siapa ajak Arab? Kita. Cakap. Ni. Tasnim, Rifan, Aribah, Fahmi, Zul, Uzaifah, Ain. Kalau kamu mengaji nahu tapi tak dapat, mengaji tapi tak boleh, tak terangkat fardu kifayah, maka seluruh masyarakat kita ni berdosa. Kalau kamu mengaji ilmu nahu tak lepas, tak memenuhi kriteria untuk kamu menjadi orang yang alim dalam nahu, boleh faham Quran dan juga hadis. Kan ngaji tapi tak terlepas, okey bah, tak lepas tahap yang nak melayakkan kamu mengangkat fardu kifayah, seluruh masyarakat dosa. Orang yang ngaji agama ni, dia ada orang yang faham dan yang tak faham kan. Tapi kalau semua pakat tak faham, semua pakat tak boleh nak faham Quran hadis, tak ada ilmu nahu, ngaji saja tapi tak erti, tetap tak erti juga, tak terangkat fardu kifayah dalam masyarakat, semua orang berdosa. Mak ayah kamu berdosa, adik-adik kamu berdosa, jiran kamu berdosa. Semua orang yang tak ngaji berdosa, termasuk kamu. Sebab fardu kifayah ni bila setengah buat, sebahagian buat, sebahagian lain dah tak terangkat dah, dah tak dituntut dah. Tapi kamu pergi contohnya kubur mayat. Pergi kubur mayat. Kubur mayat ni kalau orang yang duk kerja kubur tu, dia tanam mayat betul-betul. Kita ni duduk dalam kampung tu terlepas lah. Tak apa, ada orang buat dah, ada orang ditanam elok dah. Ada orang mayat kapan mandi, kapan sembahyang, tanam. Tiba-tiba geng tanam ni, 2-3 orang duk korek kubur ni, tanam tak lepas. Tanam tak cukup dalam. Sampai menyebabkan binatang boleh korek, cari binatang, ada binatang buah korek cari mayat nak makan. Tak terlepas. Jadi oleh kerana itu, apabila ni berdosa lah tu kampung kalau tak tertanam dengan selayaknya. Ikut spek lah, kena ikut spek lah. Yang betul you know. Jadi kalau kamu ngaji tak sungguh-sungguh ilmu nahu ni, takut-takut kita ni tak mengangkat fardu kifayah terhadap masyarakat orang sekeliling kita. InsyaAllah kita mengaji betul-betul. Wa rubbama ta'ayyana. Apa maksudnya? Ya Allah. Betul. Rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin, dan barangkali menjadi tentu kepada seorang saja yang mengaji. Menjadi tentu wajib kepada seorang yang ngaji. Tertentu kepada seorang lain tak boleh ngaji, dia seorang yang ngaji. Dia seorang yang boleh untuk ngaji ilmu nahu ni. Orang lain mungkin tak ada peluang dan sebagainya ke. Maka ketika itu fasara fardhu ainin alaihi, maka ia menjadi sara ilmu nahu itu fardhu ainin. Sara ta'allumuhu, sara ta'allum, maka menjadilah belajarnya ia ilmu nahu Fardhu ain. ini menjadi fardhu ain kepadanya. Tapi bila tak ada orang lain dah, maka ketika itu jadi fardhu ain. Okey nah. Contoh 10 orang pergi ngaji. 10 orang pergi ngaji. Hak ni tak lepas pi, anu tak lepas pi, lain-lain tinggal seorang. Hak boleh bawa betul-betul pun. Hak lain tak lepas pi dah. Hak cinta tengah mengaji, cinta duk cari perempuan, masa tu ngaji tak overfocus. Habis tengah mengaji lah dia nak cinta, tengah mengaji lah dia nak apa mesej, nak apa. Maka ketika itu dia hilang fokus. Tinggal seorang. Maka ketika itu kalau tinggal seorang dia ya, tak boleh lari dah.
Tak boleh. Memang fardu ain kepada dia kena buat. Allah. Orang yang buat ibadat fardu ain dengan fardu kifayah mana lebih utama? Mana lebih fadilat, kelebihan? Fardu ain. Fardu ain. Kenapa tak fardu kifayah? Ada ulama mengatakan, okey, dua-dua ada kelebihan masing-masing lah, tapi fardu ainin ni ibadah al-muta'addiyah, ibadah al-qasirah. Dia ada dua jenis ibadah, nah. Ibadah yang qasirah, yang limited. Ibadah yang limited manfaat untuk diri sendiri. Benda fardu ain ni dia ibadah qasirah. Dia manfaat untuk personal orang tu je. Semua orang wajib sembahyang kan. Kalau tak sembahyang, dia berdosa. Kalau sembahyang, manfaat dia untuk dia saja. Tapi kalau ibadah yang muta'addi, dia manfaat dia melangkaui diri sendiri kepada orang lain. Seperti fardu kifayah. Jadi ibadah fardu kifayah ni dia lebih daripada ibadah fardu ain dari segi manfaat dia bukan untuk diri sendiri sahaja, manfaat dia untuk masyarakat keseluruhannya. Amma naf'uhu khairum mimma qasura. Apa yang lebih umum tersebar manfaatnya lebih baik daripada yang terbatas. Okey, ada soalan sebelum kita masuk tajuk seterusnya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim lah. Qala al-musannif rahimahullah. Kita masuk kepada al-kalam. Ada soalan tak? Hal menakar soal. Kena ada soalan barulah kita nampak. Kalau tak ada soalan, maksudnya kamu dah faham. Ataupun kamu tak faham. Ya. Betul sahabat Nabi yang betul Abul Asbad Ad-Du'ali tu dia penanda atau penanda baris tak? Saya ada baca tapi dah tak ingat lah penanda baris atau buat ni. Atau letak titik. Saya pun dah tak ingat. Ke macam mana Ustaz? Dalam ilmu nahu dan ilmu arud semua ni kita akan dengar lah nama. Semua ni datang dari Sayyidina Ali. Ilmu nahu, ilmu arab ni datang Sayyidina Ali. Itulah tabi'in lah. Bila dia tak jumpa Nabi, dia jumpa dengan sahabat. Jadi Abu Aswad Ad-Du'ali ni mendapat arahan dari Sayyidina Ali untuk membukukan kaedah-kaedah nahu sebagainya. Dan dia jugalah yang banyak sumbangan. Mereka ni adalah orang yang genius. Mereka boleh mereka ilmu yang digunakan pakai zaman ni. Mereka ni Abqari, orang Arab panggil Abqari. Genius, orang yang cerdik, yang memang amat cerdik. Bukan setakat biasa tak, mereka boleh cipta ilmu. Tu. Masya Allah. Ambil dari siapa? Sayyidina Ali yang meletakkan dia punya asas-asas dia. Okay, buat ini, dia buat. Masya Allah. Dan anak murid dia Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang kita dengar dia mengasaskan ilmu Arud. Anak murid kepada Abu Aswad Ad-Du'ali. Masya Allah. Dan Ustaz pun tak pasti, tapi salah seorang mereka yang meletakkan titik ke apa. Sebab saya ada belajar tajwid. Ya. Ada dengar Abu Aswad Ad-Du'ali dengan Imam Khalil dengan Imam Sabawi. Tu saya tanya Ustaz. Orang yang boleh mereka cipta, kalau kita dalam istilah moden kita ni inovatif. Kan dalam taksonomi Bloom, dalam tingkatan pembelajaran, kalau kita hafal itu ataupun sebut benda tu benda yang tingkat kemahiran berfikir arah rendah lah. Boleh sebut, boleh ingat, boleh faham, naik sikit lah, naik kau nak berfikir arah tinggi lah. Boleh menaplikasi, boleh menilai, boleh mereka cipta tu paling tinggi lah, inovasi. Boleh buat inovasi benda baru, kreativiti benda baru. Mereka ni, tahap mereka ni, genius yang sampai tahap tu. Kreatif, mereka reka inovasi benda baru, mereka buat reka cipta. Yang manfaatnya untuk orang lain. Masya Allah. Sebab tu,
kitab mereka ni dibaca sampai hari ni. Sibawayh anak murid kepada Imam Khalil. Khalil bin Ahmad. Khalil. Al-Kitab tu Sibawayh, ya, dia tulis kitab dia. Kitab Sibawayh tu nama disebut dengan Al-Kitab. Bila sebut Al-Kitab, tadi Zul sebut Al-Quran ada, kalau dalam ilmu nahwu bila sebut Al-Kitab maksudnya kitab Sibawayh. Alif lam tu untuk kitab Sibawayh kalau dalam ilmu nahwu. Al-Kitab, kitab Sibawayh itu masya-Allah sampai kelar. Orang tu baca dan juga dapat manfaat. Hebat mereka ni. Ulama sebut depa ni genius. Abqari. Al-Abaqirah. Dan dengan mereka lah tamadun dibina orang yang himmah tinggi. Bukan setakat jenis, himmah mereka tinggi tu. Kita pun macam tu lah. Himmah kena tinggi juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebelum tu siapa yang nak buku ni yang Ustaz sebut dalam grup Telegram kita tu, Ustaz Saiful Bahri ada dia kata ada banyak buku dekat dia. Siapa nak dia nak bagi free, cuma bayar post saja. Boleh bagi nama kat Ustaz Rifan pun tak bagi nama ni. Saya betul Ustaz. Post RM6. Dia minta RM6 Post sebenarnya lebih dari RM6 tau. Tapi dia minta RM6 untuk bayaran post tu. Masya-Allah dia tolong post bagi, tolong balut bagi kat kamu rugi kalau kata tak puas tu baca PDF ni. Dia nak dobit saya nak tulis conteng.